Penarik teksi roda 3, satu mata pencarian sebahagian besar penduduk Pantai Timur. Penarik-penarik ini pula kebanyakannya datang dari kampung-kampung. Teksi-teksi yang ditarik mereka dipunyai oleh tauke-tauke. Di antara penarik-penarik ini ialah Ali. Pagi-pagi lagi Ali sudah dapat penumpang. Tapi disuruhnya pula penumpang itu menunggu. Sudah tentulah ia tidak mau. Jadi dengan kerana itu melepaslah Ali rezeki dalam tangan. Terus juga ia berusaha mencari penumpang-penumpang yang lain. Tapi malangnya, kali ini ia ditewas pula oleh seorang penarik yang lebih cepat dan cekap. Lembab sungguh Ali, hinggakan Rahmah, seorang pelanggannya itu, resah dibuatnya. Kerana sudah terlewat hendak pergi kerja, menunggukan Ali datang. Tak sabar lagi Rahmah beri amaran, ia akan ambil penarik lain yang pantas. Sesudah saja menarik, pada petang hari mereka ini pun datanglah membayar sewa teksinya kepada tuan punya teksi itu. Baki dari sewa itulah jadi wang pendapatan harian masing-masing. Hari ini siang lagi, Ali sudah mau berhenti menarik. Pendapatannya sedikit sahaja. Jadi sewanya pun tidak cukup penuh dibayarnya. Perkara ini sudah beberapa kali berlaku, yang menyebabkan tuan punya teksi itu meradang serta heran. Dalam pada itu, kesian juga pemilik teksi itu melihat keadaan Ali yang makin merosot itu. Dulunya Ali tidak seperti ini. Ia penuh tenaga. Baik hujan atau panas, ia terus bekerja untuk keluarganya, untuk isteri dan anaknya. Tapi sekarang, ia kelihatan muram, kurang sihat dan tidak tentu arah perasaannya, hingga tak dapat lagi menjaga anak-anaknya dengan sempurna. Sampai saja di rumah, Mak Munah mentuanya pula menghamunkan dia. Belum tegak matahari kau dah balik, Ali? Tak tengok anakmu tersakit? Kalau dah malas mencari, siapa lagi nak beri makan? Anaknya sakit. Tapi seperti kebanyakan orang yang masih dipengaruhi oleh paham-paham kolot, nenek budak-budak ini tidak diberi cucunya dirawat di hospital. Mereka diberi ubat kampung, ubat yang sudah dijampi dan ditawar. Kononnya dengan penawar ini, penyakit itu boleh surut dengan sendirinya. Nah, inilah dia benda yang menyebabkan Ali letih lesu, tertengkut-tengkut tidak bermaya. Sementara itu, tuan punya teksi yang heran melihat kelakuan Ali itu pun tiba hendak menyiasat. Nipu ni. Baik kamu lekas pergi hospital Ali, berubat di sana. Tuan punya teksi itu memberitahu.
Tak boleh pergi hospital, Mak Munah menyampuk. Pantang diubat penyakit puru tu. Pakai penawar saja boleh sembuh. Baik, kalau tak mau lekas sembuh, saya ambil balik teksi ini. Orang lain boleh menariknya, kata pemilik teksi itu. Penyakit puru ini berleluasa di kampung-kampung yang terpencil. Sebelum Peperangan Dunia yang Kedua, penyakit ini dapat dikawal. Tetapi waktu Jepun dahulu, ianya merebak semula. Kemudian dalam tahun 53, penyiasatan telah dijalankan di kampung-kampung. Setahun kemudian, tindakan membasmikan penyakit puru itu pun dilancarkan oleh kerajaan dengan bantuan beberapa pertubuhan dari bangsa-bangsa bersatu. Sangatlah hebat tindakan kerajaan. Seluruh ceruk rantau negara kita ditembusi oleh pasukan-pasukan pencegah puru hingga akhirnya sampailah mereka di Kampung Ali. Sesampai saja, pegawai-pegawai itu pun menjalankan tugasnya dengan rapi. Tidak sebuah rumah pun di kampung itu yang tidak dilawati oleh mereka. Orang-orang yang mengidap puru diambil namanya dan disuruhnya pergi bercucuk. Banyak bilangan penduduk menerima baik tindakan kerajaan ini. Lebih 60,000 orang telah pun mengambil peluang dicucuk dan dirawat oleh kerajaan daripada penyakit puru yang tidak mengenal lelaki atau perempuan, dewasa atau kanak-kanak. Dalam pada itu, ada juga setengah-setengah orang seperti Mak Munah yang masih tebal faham karut-marutnya itu, enggan mempercayai ubat-ubat hospital. Tahu saja yang pegawai-pegawai penyiasat nak datang, tergesa-gesa ia menyorokkan cucunya. Apabila tiba pegawai itu, ia berkata, di rumahnya tidak orang yang kena puru. Tetapi dia tidak tahu Ali telah terdengar segala kata-kata pegawai itu menyuruh orang-orang yang sakit pergi bercucuk kerana katanya dengan sekali cucuk, penyakit puru itu boleh sembuh. Ali berazam nak segera sembuh, lalu memberanikan hatinya dari mentuanya pergi ke tempat orang-orang kampung berkumpul untuk diperiksa mana yang sakit serta diberi ubat. Kebetulan di situ, Ali bertemu dengan Rahmah, pelanggan teksinya. Sekarang barulah Rahmah tahu mengapa Ali selalu lembab dan lemah. Lalu segera disuruhnya berjumpa dengan Tuan Doktor. Ali nak tahu, betulkah dengan sekali cucuk penyakit puru itu boleh sembuh? Ya, memang betul, jawab Tuan Doktor itu, sambil menerangkan bahawa penyakit puru itu sebenarnya disebabkan oleh sejenis kuman yang ganas. Kuman-kuman ini masuk ke dalam tubuh kita melalui luka-luka dan calar yang terdedah di tubuh kita. Puru muda ini boleh sembuh jika segera bercucuk. Jika dibiarkan dia, sungguh pun hilang kudis puru itu, tetapi penyakit ini meresap ke tulang hingga mencacatkan tubuh. Ubat bagi penyakit puru ini sudah lama direka orang. Ianya ialah penicillin.
Dengan penisilin ini, sekali cucuk, terus sembuh. Beginilah akibatnya jika terlewat berubat. Sembuh tu sembuh juga, tetapi buruk anggota dibuatnya bila penyakit ini sudah menular ke tulang. Apabila tahu saja doktor Ali sedang naik puru, ia pun serta-merta menyuruh membawa anak bininya serta semua orang dalam rumahnya datang bercucuk, kerana puru ialah satu penyakit yang berjangkit. Mak Munah enggan memberi cucunya dicucuk. Tapi walau bagaimana kuat ditahan oleh mertuanya itu, Ali membawa juga anaknya. Dia takut kalau anaknya itu cacat dan merana di belakang hari nanti kalau terlewat diberi ubat. Mujur juga Ali. Anak beranak segera datang. Purunya peringkat awal dan dalam keadaan bahaya lagi berjangkit. Tetapi boleh baik dengan tidak cacat jika lekas dicucuk. Selanjutnya, doktor itu menerangkan bahawa penyakit puru ini boleh dapat dielakkan. Jadi, eloklah berjaga-jaga sebelum terkena, berpayung sebelum hujan. Katanya, perkara-perkara yang mesti kita buat untuk mencegah penyakit itu ada 5. Yang pertama, bersihkanlah badan dengan sabun waktu mandi dan membasuh. Yang kedua, cuci rumah selalu dan terangkan halamannya. Yang ketiga, galilah perigi dalam-dalam dan gunakanlah air yang bersih. Yang keempat, jauhkan diri dari tersentuh kudis-kudis puru. Yang kelima, jika mengidap puru, segeralah berjumpa dengan doktor. Ingat, yang penting sekali kebersihan badan dengan menggunakan sabun selalu. Dalam masa 5 hari, Ali anak beranak pun telah sembuh. Dan nasihat doktor itu pun diturut dengan betulnya. Dengan sembuhnya semula menantu dan cucunya oleh ubat ajaib itu, maka hilang lenyaplah kepercayaan kolot Mak Munah terhadap penyakit turu. Baik saja, Ali pun diberi balik teksi roda 3-nya. Kali ini, bekerja lebih cergas dan pantas. Dengan badan yang segar sihat, terbukalah pintu rezeki. Datangnya mencurah-curah. Hingga dapat dia mengherankan tuan punya teksi itu dengan membayar sewanya terlebih dahulu daripada penyewa-penyewa yang lain. Rahmah jururawat itu pun menumpang gembira mendengarkan Ali sudah sihat balik dan jadilah ia pelanggannya semula. Hati Ali penuh perasaan terhutang budi kepada pasukan pencegah puru yang merawatnya. Ali tidak akan lupa bahawa dengan berkat sekali cucuk, penyakit purunya terus sembuh.